Okey, kita ke Ibnu Khaldun. Okey, nama sebenar adalah Abdul Rahman bin Ibnu Abu Bakir Ibnu Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Khaldun. Ibnu ni adalah bermaksud anak kepada Khaldun. Okey, gelarannya adalah Wali Al-Adin tetapi lebih masyhur dengan gelaran Ibnu Khaldun. Okey, tempat dan tarikh lahir, dilahirkan di Tunisia, iaitu satu negara di utara Afrika, dan dilahirkan pada 1 Ramadan 732 Hijrah bersamaan dengan 27 Mei 1332 Masihi. Beliau telah meninggal dunia pada 17 Mac 1406 Masihi di Kahirah, Mesir, sewaktu berumur 74 tahun. Beliau adalah salah seorang pakar sains Islam yang hidup di antara tahun 1332 Masihi sehingga 1395 Masihi. Seterusnya saya akan pergi kepada saudara Ezra Rosli. Okey, saya Ezra. Saya akan bincangkan model perpaduan dalam kepelbagaian Ibn Khaldun yang mempunyai 5 aspek penting, yakni ukhuwah, nubuwah, al-muluk, asabiyah dan ma'unah, yang semuanya merupakan aspek-aspek yang sangat penting dan membawa kepada kekuatan bangsa. Ibn Khaldun menegaskan bahawa agama berfungsi sebagai penggerak dalam kehidupan manusia, yakni agama mempunyai peranan yang penting dan efektif dalam memangkin kesatuan umat. Namun demikian, negara tidak akan kukuh selagi tak didokong oleh solidariti, yakni asabiyah. Agama juga penting dalam memupuk keharmonian negara. Hal ini kerana rakyat sesuatu negara diikat oleh ikatan persaudaraan, yakni ukhuwah. Menurutnya lagi, satu daerah yang luas kekuasaannya pasti didasarkan kepada agama, baik yang disebarkan oleh seorang nabi atau seruan kebenaran. Menurutnya lagi, kekuasaan negara hanya akan diperoleh oleh perantara dominasi yang hanya dapat diperolehi oleh asabiyah dan kesatuan arah tuju. Kesatuan arah tuju ini pula hanya akan diperoleh dengan perantaraan pertolongan dari Allah dalam menegakkan agamanya, yakni ma'unah. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana rakyatnya yang terdiri daripada pelbagai etnik dan budaya. Kepelbagaian ini adalah kekuatan yang mewarnai corak negara ini. Oleh itu, perpaduan dan integrasi nasional adalah satu keperluan bagi menjamin rakyatnya hidup dalam suasana aman dan damai. So, konsep integrasi itu merupakan satu proses abstrak iaitu satu penyatuan yang sebati dan berpanjangan. Integrasi ini juga merupakan satu proses yang menyatu padukan pelbagai kelompok dalam masyarakat melalui satu identiti. Sebagai contoh, kita boleh ambil sebagai peristiwa 13 Mei 1969 di mana selepas tarikh itu pelbagai usaha dan strategi ke arah mewujudkan integrasi nasional telah dilakukan. Ringkasnya, perpaduan dan integrasi nasional adalah matlamat asas bagi negara Malaysia. Itu saja daripada saya. Kerusuhan etnik 13 Mei 1969 telah menjadi satu titik utama ke arah pemikiran semula dasar-dasar negara dan juga proses re-engineering atau pengubahbaikan masyarakat dilakukan dengan komprehensif meliputi semua bidang iaitu ekonomi, sosial dan politik. Contohnya, seperti usaha-usaha Tunku Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia yang kedua, memperkenalkan dasar ekonomi baru DEB bagi mendekati jarak kekayaan di antara orang Melayu dan juga orang Cina. Kerana ini adalah salah satu daripada sebab-sebab dan punca-punca terjadinya kerusuhan etnik tersebut. Penubuhan sekolah kebangsaan, yakni sekolah di mana semua kaum Melayu, Cina, India, Sikh dan pelbagai lagi juga adalah salah satu daripada usaha dalam membentuk masyarakat dari bidang sosial dan politik. Konsep perpaduan sangat penting dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang teguh dan bersatu padu. Perpaduan dapat menjamin keselamatan negara, kestabilan ekonomi, politik dalam jangka masa yang panjang. Bagi memantapkan lagi perpaduan di kalangan rakyat pelbagai etnik dan kaum, pelbagai strategi telah diwujudkan melalui pendekatan tersebut. Saya akan terangkan pasal model perpaduan dalam kepelbagaian Ibn Khaldun dalam konteks
Integrasi dan Perpaduan Masyarakat Malaysia melalui ukhuwah. Anggota masyarakat diikat oleh satu ikatan cinta dan kasih sayang dan persaudaraan ukhuwah seagama. Elemen ukhuwah dalam konteks integrasi dan perpaduan masyarakat majmuk boleh dilihat melalui penyatuan Sabah Sarawak dengan negeri-negeri Semeraja Malaysia dengan aspek perpaduan politik yang dapat dilihat melalui pada tahun 1950-an dan membentuk Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Sistem kerajaan campuran dari segi kepelbagaian kaum ini menggabungkan fahaman politik berbilang kaum dan diperkembangkan lagi melalui sistem politik yang fleksibel. Seterusnya saya akan pas kepada Ali untuk nubuah. Saya akan terangkan pasal elemen nubuah. Menurut Ibn Khaldun lagi, suatu negara yang luas daerah kekuasaannya pasti didasarkan kepada agama, baik yang disebarkan oleh seorang nabi atau seruan kebenaran. Elemen nubuah dalam konteks integrasi dan perpaduan masyarakat majmuk Malaysia dapat dilihat melalui prinsip yang berkait dengan prinsip rukun negara keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Setiap negara mempunyai undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, tenteram, stabil dan makmur. Kedaulatan undang-undang menjadi elemen penting bagi memastikan undang-undang berjalan dengan lancar. Kedaulatan undang-undang bermaksud setiap rakyat adalah sama tarafnya di sisi undang-undang negara tanpa sebarang diskriminasi kaum, gender maupun kedudukan. Kita teruskan presentation kita dengan Ain. Elemen seterusnya merupakan Al-Muluk. Ujar Ibn Khaldun, Al-Muluk merupakan kuasa otoritatif atau authority atau kekuasaan negara dan hanya dapat diperolehi dengan perantara dominasi. Elemen Al-Muluk dalam konteks integrasi dan perpaduan masyarakat majmuk Malaysia dapat dilihat melalui prinsip demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Kerajaan demokrasi merupakan satu alternatif untuk mengatasi masalah perpaduan yang wujud. Semua warga negara yang mematuhi syarat dan tidak melanggar undang-undang negara boleh menyuarakan pendapat dan kritikan. Pemilihan calon dalam pilihan raya juga adalah bebas dan adil. Calon yang memenangi pilihan raya dengan suara majoriti berhak menjadi wakil rakyat dan menyuarakan aspirasi rakyat melalui Dewan Undangan Negeri atau Dewan Rakyat. Perlembagaan Malaysia pula dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan. Prinsip keluhuran perlembagaan turut terkandung dalam prinsip ketiga Rukun Negara Malaysia yang bermaksud ketinggian dan keagungan undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Model kelima ialah Ma'unah. Ibn Khaldun menyatakan bahawa peranan agama ialah menyatupadukan bahasa Arab dan membawa kemajuan kepada mereka dan masyarakat mereka. Ia menunjukkan bahawa ketidakadilan sifat kuasa raja bermaharajalela dan penindasan adalah tanda-tanda yang menunjukkan kejatuhan dalam sesebuah negara. Seterusnya, beliau menunjukkan bahawa falsafah yang berbentuk metafizikal mendatangkan faedah mempertajamkan akal fikiran seseorang. Elemen Ma'unah dalam konteks integrasi dan perpaduan masyarakat majmuk Malaysia dapat dilihat melalui prinsip pertama rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini menggambarkan bahawa asas kehidupan beragama merupakan prinsip penting kehidupan rakyat di negara kita. Sebarang bentuk ideologi atau ajaran yang menolak kepercayaan pada Tuhan seperti fahaman komunis tidak akan mendapat tempat di negara ini. Ini adalah kerana agama telah menjadi unsur penting dalam membentuk rohani iaitu spiritual dalam masyarakat kita. Perlembagaan Persekutuan sendiri menetapkan bahawa Islam adalah agama rasmi, persekutuan dan kepercayaan atau agama-agama lain boleh diamalkan dengan bebas. Prinsip kepercayaan pada Tuhan seharusnya dapat menerapkan kepercayaan beragama secara positif yang boleh membangun pemikiran luhur dalam hubungan pelbagai kaum serta dapat membina jati diri yang padu. Terusnya. Konklusinya, Ibn Khaldun merupakan seorang sarjana Islam yang terkemuka dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang penulisan beliau. Buku beliau yang terkenal iaitu Muqaddimah dianggap sebagai pengasas ilmu kepada masyarakat atau ketamadunan. Selain itu, pandangan dan teori-teori yang dikemukakan oleh beliau telah banyak menyumbang kepada masyarakat sehingga ke hari ini.
Beliau turut mengembangkan falsafah tidak berasaskan keagamaan paling awal sebagaimana yang dicatat dalam karyanya Muqaddimah yang bermaksud pengenalan. Tokoh ini tersohor dengan beberapa idea menurut beliau. Menurut beliau, gandingan antara agama dan asabiyah dalam usaha-usaha mewujudkan sebuah negara yang teguh adalah amat diperlukan pada peringkat permulaan untuk mewujudkan sesebuah pemerintahan negara. Malah juga agama tidak akan sempurna tanpa asabiyah. Itu saja daripada kami. Okay, terima kasih.